Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Jentera Pergerakan Wanita Parti Persatuan Bumiputera Bersatu PBB Sarawak telah membantu gabungan Parti Sarawak GPS menang besar dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak yang lepas. Ketuanya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata mereka telah memainkan peranan dan bekerja keras dalam menyumbang kepada kemenangan itu. Kita juga telah menang semua kerusi. Calon PBB kita 47 daripada 47. We won all PBB seats. Dan ini juga adalah sumbangan kerja keras jentera pergerakan wanita kita. Jadi beri tepukan pada anda sendiri. Dan kita juga telah memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada kemenangan GPS, iaitu 76 daripada 82 kursi. It was a landslide victory, more than what we have expected. That's because we have worked hard and banyak sebab lain. But one of the contributing factor is we have worked hard. Beliau berkata demikian dalam majlis makan malam apresiasi Majlis Tertinggi Pergerakan Wanita PBB Sarawak di Hotel Waterfront Kuching pada Sabtu. Pada majlis yang sama, Datuk Seri Fatimah turut menjelaskan beberapa pendekatan terhadap golongan belia wanita juga turut dititik beratkan dalam bantu kejayaan GPS. Engaging the youth sebagai satu pendekatan untuk mendekati belia wanita. We did this before COVID-19. Ianya sebagai platform untuk golongan muda, belia wanita untuk satu meluahkan suara, memberi pandangan dan juga sebagai platform untuk mereka menjalankan aktiviti not necessary political in nature. It can be welfare, it can be about environment, it can be about social issues. So peluang melibatkan diri dalam aktiviti khususnya kemasyarakatan. Di Miri, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR telah mengadakan taklimat rumah ibadat agama-agama lain Miri di Hotel Imperial Miri pada Sabtu. Taklimat tersebut telah disempurnakan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin. Penganjuran taklimat ini bertujuan membolehkan UNIFOR bersemuka dengan 17 buah jawatan kuasa kuil-kuil dan tokong di bahagian Miri untuk menghalusi proses permohonan dana dan tanah untuk pembinaan gereja atau kuil baru atau pembaikan serta masalah lain yang dihadapi oleh badan agama bukan Islam ini. Penubuhan UNIFOR telah ditubuhkan pada tahun 2017 oleh bekas Ketua Menteri Allahyarham Perhin Sri Adnan Satem bagi mengawal selia dasar bagi mempromosikan keharmonian antara agama selain menilai, mencadangkan dan merumuskan dasar undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hal ehwal agama bukan Islam di Sarawak. Sejak tahun 2017, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 15 juta ringgit untuk UNIFOR dan jumlah ini meningkat kepada 20 juta ringgit pada tahun 2018, 30 juta ringgit pada 2019 dan 50 juta ringgit bagi tahun 2020 dan 2021. Manakala di Serikei, masyarakat Cina di Serikei diminta terus memberikan sokongan kepada Kerajaan Sarawak yang ditadbir Gabungan Parti Sarawak GPS dalam meneruskan agenda pembangunan di negeri ini. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Irsinya Yusof Abdul Wahab berkata, misi dan visi GPS sentiasa mengutamakan pembangunan, khususnya di kawasan luar bandar. Di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Johari, Datuk Abang Openg sentiasa membawa pembangunan dan kemajuan di luar bandar Sarawak termasuk di kawasan Dewan Undangan Negeri, Dun Meradong dan Semop. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis makan malam SJK China Ming Sing sempena sambutan Tahun Baharu Cina 2022 di restoran He Bin Liu pada Sabtu. Sementara itu, Adun Meradong Datuk Ding Kwong Hing menyeru semua ahli persatuan, ibu bapa dan guru PIBG dan komuniti Cina terus menyokong kepimpinan GPS. Setiap PIBG dan komuniti Cina Sungai Sian harus bergerak bersama dan menyokong penuh wakil rakyat GPS di peringkat DUN dan Parlimen yang mana akan memberikan manfaat kepada komuniti Cina dan penduduk setempat. Pada majlis itu, Ahli Parlimen Tanjung Manis telah menyerahkan sumbangan wang tunai sebagai angpau kepada PIBG Ming Sing untuk diagihkan kepada 18 pelajar dan warga emas.
Majlis makan itu telah ditaja Menteri Muda, Hak Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop, Dato' Abdullah Saidul. Berita seterusnya, Adun Lambir Dr. Ripi Lamat telah mengadakan 2 perjumpaan bersama Tuai Rumah Sating dan Ahli Lembaga Koperasi Karya Masjid Darul Hana Lambir Berhad di Miri pada Sabtu. Pada perjumpaan pertama bersama Tuai Rumah Sating dan beberapa penduduk Rumah Panjang bertujuan membincangkan permohonan penempatan semula keluarga di Rumah Panjang itu. Perbincangan ini diadakan selepas mengambil kira jumlah penduduk yang kini meningkat akibat pertambahan keluarga dan ruang Rumah Panjang tersebut tidak dapat menampung jumlah keluarga yang meningkat. Sementara itu, dalam perjumpaan kedua pula bersama Ahli Lembaga Koperasi Karya Masjid Darul Hana Lambir Berhad pula membincangkan penganjuran aktiviti dan program koperasi bagi tahun 2022 ini. Seterusnya, Pasukan Penguatkuasaan Majlis Bandaraya Miri MBM telah melakukan operasi pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 di Miri pada Sabtu. Seramai 21 orang penguatkuasa MBM telah menjalankan operasi dan memeriksa 626 premis perniagaan bermula jam 8 pagi hingga 5 petang. Antara yang diperiksa ialah 28 pasar raya, 455 premis makanan, 70 penjaja, 13 pusat penjaja dan 60 premis lain-lain. Menurut Pasukan Penguatkuasa MBM, pemantauan ini dilakukan setiap hari termasuk hujung minggu dan cuti umum bagi memastikan masyarakat di Bandaraya Miri mematuhi aspek pencegahan SOP PPN Fasa 4 COVID-19. Turut menyertai operasi ini ialah anggota Polis Diraya Malaysia PDRM Miri. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.